Hi, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni, kali pertama aku akan buat horror time. Tading! Horror time. Maknanya aku akan buat cerita seram lah. Cerita seram yang pertama. Aku tak tahu cukup seram ke tidak. So aku akan try buat saja. So aku akan cerita. Pertama sekali aku akan cerita pengalaman aku sendirilah. Ya, pengalaman I sendiri yang terjadi di kolej I. Kolej mana I takkan sebut lah, ya. Nanti jadi seram pula. So tanpa membuang masa, marilah kita start. Sekejap, makan lapar. Don't look at me. So ceritanya yang pertama begini. Macam biasalah, kita orang kan duduk kat kolej. So rajin tu, bukan kata rajin sangat lah, mandi pun maghrib. Biasalah, aku dengar cerita maghrib tak boleh mandi. Tapi masa tu aku tak tahu lagi lah. Sekarang baru aku tahu maghrib tak boleh mandi. So aku pun macam, dah lah aku selalu mandi maghrib. Tiba sekarang aku tak mandi maghrib dah. Aku tunggu malam pukul 8 ataupun aku mandi sebelum maghrib, ya gitu. So cerita dia macam ni. Aku pun dah lah habis mandi. Aku dengan kawan aku lah, kita orang selalu mandi berdua. Bukan kata berdua lah, tak kongsi bilik air lah. Cuma nak pergi mandi tu pergi sekali, macam tu. So kita orang memang tak akan mandi seorang-seorang lah. So aku dengan kawan aku pun pergilah mandi macam biasa. So dia dah keluar lah. Dia dah tunggu dekat depan tu, dekat tempat sinki, dekat cermin tu. Terus tak apalah, aku stay dekat dalam bilik air lagi. Maknanya aku pakai baju lah, tengah-tengah pakai baju tu, tengah-tengah susun barang balik dalam baldi. Lepas tu aku pun ingat dipanggil aku lah. Aku tak ingat lah dipanggil macam mana, tapi aku dengar macam dipanggil nama aku. Lepas tu aku pun cakap lah, kejap lah. Lepas tu dia tak balas. Lepas tu aku pun keluar. Sekejap, benda ni macam mana nak makan ni? Tolak. Aku pun keluar daripada pintu tu. Aku pun tanyalah, hang panggil aku ke tadi? Aku tanya kat dia macam tu. Lepas tu dia buat macam mana tau? Dia buat macam ni. Lepas tu aku pun Okay I understand. Ya, hang tak panggil. So aku macam, dia tak panggil, habis siapa panggil aku tadi? Aku tak tahu apa nak buat. Aku macam meremang jugalah masa tu. Aku baca sini lah, bismillahirrahmanirrahim. Aku pun macam meremang jugalah waktu tu. Aku macam, okay, aku terus diam. Aku tak pasti sama ada tu bunyi ataupun memang benda tu yang nak kacau aku. Apa benda. Aku baru first time masuk kolej. Sebab dulu ada sesi pertama aku tak masuk. So aku masuklah sesi kedua untuk SEM 2. So aku macam tak apa, tak habis kat situ lagi. Malam-malam pula. Masa tu aku kuarantin dengan kawan aku 2 orang. Kita orang duduk tingkat atas. Yang ni tingkat bawah pula. Lepas 10 hari tu, kita orang akan pindah bilik, duduk 4 orang tingkat bawah. So dalam, aku tak ingat dalam berapa hari duduk tingkat bawah macam tu, ada jadi satu kes kena kacau. Bukan akulah kena kacau, tapi macam bilik aku ni dekat corner lagi sebelah corner tu. Lepas tu bilik yang kena kacau tu dekat corner lagi sebelah corner. Kau faham? Corner lagi sebelah corner. Dekat tengah tu macam ada ruang untuk tengok TV. Macam tu kita orang punya college. So aku dengar lah. Malam tu aku tidur lambat, dalam pukul 12, pukul 1 macam tu. Yang lain semua dah tidur lah. Kawan-kawan aku lagi 3 orang tu dah tidur dah. Lepas tu aku macam, tak apalah, aku pun main handphone kan. Lepas tu dalam on the way aku tidur tu, aku tutup phone, aku dengar ada orang menjerit. Kau faham tak? Dengar orang menjerit sambil berlari. Kau faham cerita dia? Aku dengar ada orang menjerit sambil berlari. Dekat sebelah bilik aku tu padang orang main futsal tau. Padang futsal. So padang tu ada jaring-jaring lah. And sebelah padang tu ada, apa orang panggil tu, kafe. So kafe
Dekat situ ada kafe dengan padang futsal. Tiba-tiba kan malam tu aku dengar macam orang menjerit. Aku macam, siapa pula menjerit ni? Sebab kita orang dalam college tu, budak perempuan semua memang kaki lepak lah. Kaki lepak dengan kaki gosip, tibah. So kiranya kalau ada menjerit-jerit tu, kita orang ingat melawak, berlari-lari yang macam tu lah. Kita orang memang buat sikit. So macam aku macam okay, tak apalah, mungkin lawak kot. Lepas tu aku pun tidur. Sebab bilik sebelah aku tanya, diorang dengar tak bunyi jerit malam tu? Lepas tu diorang cakap tak dengar. So aku macam, apa lagi benda ni nak kat aku? Aduh, aku tak apalah, aku redha. Aku pun tanyalah, malam lepas menjerit tu, bangkit pagi tu, aku tengok ada mesej dekat grup WhatsApp, wakil pelajar lelaki nak masuk dalam kolej, dalam kolej perempuan. So maknanya kita orang kena prepare lah, pakai tudung ke apa kan. Lepas tu aku macam, so maknanya semalam tu bunyi memang betul lah orang menjerit, kena kacau. Bukannya aku seorang je yang dengar, tapi memang aku seorang je yang dengar. Tapi kawan-kawan aku yang lain tak dengar. So aku jadi macam, tapi bunyi dia macam tak seram sangat lah. Cuma dia menjerit sambil berlari. Aku ingat macam mungkin biasalah kot, dia orang kejar-kejar malam-malam. Biasalah perempuan. Yang aku tak boleh percaya tu, aku tanya bilik sebelah, dia orang tak dengar. Padahal dia orang tengah lepak waktu tu. Macam apa lagi yang tu kiranya untuk pengalaman aku sendiri lah. So kita beralih pula kepada pengalaman semua orang. Tiba start first puasa, maksudnya tak masuk puasa lagi, tapi first malam Ramadan tu, kiranya esok puasa lah. So tak selama ni memang malam-malam macam tu memang tak ada kes kena kacau pun dekat kita orang punya blog. Tapi tiba-tiba malam 1 Ramadan tu kena kacau, babe. Macam I don't know, tak tahu. I tak tahu nak cakap macam mana, tapi I tak tahu nak cakap macam mana. Tapi masa tu pukul 10 lebih macam tu lah, I tengah video call. Tak pasti 10 lebih ataupun pukul 8 lebih lah, macam tu lah. Ala-ala macam tu lah. I tengah video call dengan cousin I, sebab I memang selalu video call dengan dia. I pun video call lah. I duduk dekat yang ruang tengok TV tu, yang dekat tengah-tengah tu. So I duduk lah situ. Masa tu kawan I ada dekat sebelah. So I macam tak apalah, okey lah, biasalah. Kalau I duduk seorang-seorang tak ada masalah. Sebab kat situ memang selalu ramai orang kumpul kan, lalu lalang apa semua. Lepas tu I tengah video call, tiba-tiba ada orang menjerit. Menjerit lagi. Aku macam asyik-asyik aku yang dengar menjerit. Aku pun terkejut lah. Sebab benda tu dia jerit betul-betul dekat, nak macam tepi telinga pun tidak, tapi dalam bilik yang sama lah. Yang bilik budak yang berlari tu, apa ni, yang menjerit sambil berlari tu, bilik yang sama. Aku rasa orang yang sama, tak silap aku. So dia pun menjerit tiba-tiba. Lepas tu aku macam, aku gelabah, aku takut lah. Lepas tu saya tengok semua orang berkumpul kan. Lepas tu aku ingat seorang je yang kena. Rupanya lagi seorang pun kena. Lagi seorang tu aku rasa roommate dia kot. Mungkin sebab lemah semangat kot. So dia orang pun kena. Gila lah aku cakap. Ni macam first time, tau tak? Ni first time aku tengok orang kena rasuk depan mata. Macam tu. Serius seram. Yang paling seramnya malam Ramadan, hari pertama. Macam aku tak boleh. Dah lah first time aku baru merasai duduk di college, tapi dah pengalaman sebegitu. Tolonglah cari hari lain. Aku pun masuklah bilik, kunci pintu, duduk diam-diam. Gila kau tak berdebar. Macam aku tak tahulah. Pagi hari esok tu, diorang dah settle and budak tu balik terus. Aku rasa dia memang tak boleh nak adapt kot dengan persekitaran kat situ. So dia terpaksa balik juga. Tapi aku tak pasti yang roommate dia yang berjangkit tu balik ke tak. So sampai situ saja pengalaman aku.
pengalaman semua orang. So kita akan masuk pula kepada pengalaman kawan aku. Yang ni aku sendiri pergi melawat bilik dia ya. Dia cerita dekat aku sebab aku memang tak tahu apa-apa, tapi aku tahu macam ada something yang jadi. Yang ni dia duduk dekat blok 1, aku duduk kat blok 4. So bilik kita orang memang jauh lah. So ada satu hari tu kita orang ramai-ramai keluar beli barang naik bas kan. So alang-alang tu aku singgah lah bilik dia, aku sembang lah dengan dia. Aku tanyalah dia apa cerita hari tu. Ada kawan aku tanya dalam grup kelas, korang ada tak nombor parents kawan aku yang kena rasuk tu. So aku bagi nama lah yang A. So yang A, yang B ni tanya dalam grup WhatsApp kita orang punya kelas, ada tak nombor parent si A ni. So aku macam apa kena, apa jadi, mungkin dia demam ke tak sihat ke kan. Lepas tu tak apalah, malam esok tu kita orang buat bacaan Yasin. Lepas tu aku record lah, aku record bacaan Yasin tu, aku update kat status. Dan tiba-tiba seorang kawan aku ni tegur, dia reply lah status aku tu. Dia cakap be strong, I tahu apa yang jadi dekat situ. So aku macam apa yang jadi, sebab aku tak tahu apa-apa ni, sebab aku saja je record bacaan Yasin tu kan. So aku macam apa yang jadi ni. Aku ingat benda biasa lah kalau buat bacaan Yasin tu kan untuk setiap minggu. So aku macam okey, kat situ dah ada benda yang tak kena. Tapi aku tak nak tanya lah sebab aku tahu, tapi aku diam, aku tak nak tanya. So bila hari yang kita orang keluar tu, aku singgah bilik dia tu, baru dia bagi tahu aku apa yang jadi. So cerita dia macam ni. Taklah dahaga. So ceritanya begini. Dia cerita dekat aku yang dia ni, dia sendiri ya cerita dekat aku. Dan aku pergi singgah dekat bilik yang berlaku kejadiannya itu. Maknanya bilik dia lah, bilik si A ni. So dia cerita dekat aku, sebenarnya dia ni dah terbuka hijab daripada kecil lagi. So dia memang daripada kecil sentiasa kena ganggu dengan benda-benda tu. Maknanya dia dah biasa. Cuma ada masa tu dia akan jadi lemah, dia tak larat. Tapi malam tu dia meracau. Aku tak pasti meracau sebab apa, tapi dia juga ada cakap dekat aku yang dia tak boleh dengar orang baca Yasin ataupun ayat-ayat yang lain. Maksudnya benda tu memang ada dalam diri dia. So bila dia dengar ayat-ayat tu, dia akan mula meracau. Tapi bila dia baca sendiri tak apa. Bila dia solat, baca-baca apa semua tak apa. Cuma dia tak boleh dengar orang baca. Malam tu dia memang, aku tak tahu sangat apa yang jadi. Cuma dia cakap dia start meracau lah. Start lah benda tu kacau. And dia start duduk kat situ sama juga waktu SEM 2 lah. Maknanya dia masuk fasa pertama dan aku masuk fasa kedua. So SEM 2 dia dah masuk dalam 2 minggu. Lepas 2 minggu tu baru aku masuk kat college tu. So dalam 2 minggu tu dia cakap dekat aku yang macam-macam jadi dekat dia. Dia macam kalau aku ada kat tempat dia, aku tak tahu aku boleh tahan ke tidak. Ya, betapa kuatnya dia. Kalau aku macam, aku tak tahulah, agaknya aku balik terus ke rumah. Tapi dia kuat semangat. Sila aku cakap dia kuat semangat. Dia tetap duduk kat situ. Dia tetap nak teruskan belajar. Kiranya malam tu jadi, esok tu dia masuk kelas macam biasa je. Aku macam kuatnya dia ni. Memang selut gila lah dia punya semangat tu. So dah melekah ya, asal kuning-kuning ni. Aku tak tahulah. Masih dia macam pelik. Tapi aku beli pakai. Tahu apa function dia. Okay, back to the story. So dia cerita dekat aku pengalaman dia duduk dekat dalam bilik tu. Dia cakap bilik tu memang dah keras. Okay, dia orang duduk 4 orang jugalah. Sama macam aku dengan kawan-kawan aku. Dia orang duduk 4 orang juga. So kuning muka aku. So dia cakap dekat aku, selama dia duduk dalam bilik tu, macam-macam jadi kat dia. Kadang-kadang dia nampak I mean like barang bergerak sendiri. Lepas tu dia nampak roommate dia
tengah baring atas lantai. Padahal roommate dia tak ada dalam bilik tu. Maksudnya roommate dia keluar lah pergi buat aktiviti ke apa ke. So dia nampak roommate dia sendiri tengah baring atas lantai sambil buat kerja ke apa tau. Aku tak pasti. Terbaring atas lantai dekat situ. So dia macam dia nampak bayangan kawan dia tu baring atas lantai. Aku macam wah. Kalau benda tu menyamar sebagai orang yang kita kenal, memang kita tak akan sedar. Dia selalunya macam tu lah. Lepas tu ada sekali tu dia tidur sampai maghrib, tak silap aku. Sampai maghrib. And kawan dia yang roommate dia tu, yang dia nampak bayangan baring tu, datang kejut dia. Maksudnya dia kejut lah, bangun, macam tu. Lepas tu dia pun dah terbangun. And kawan dia lepas dah gerak dia, lepas tu kawan dia tu keluar balik. Lepas tu bila kawan dia dah balik dalam dom tu, dia tanya kawan dia, hang ada kejut ke aku tadi? Lepas tu kawan dia cakap, aku mana ada balik bilik. Aku speechless. Aku tak tahu macam mana nak cakap. Tapi dia memang kuat semangat gila. Mungkin sebab daripada kecil dia dah adapt dengan benda tu. So aku rasa mungkin dia dah terbiasa. And dia dah kuat semangat kan. Aku pernah tanya dia, pernah pergi berubat belum? Dia cakap dah banyak kali dah. Tapi tak boleh. Benda tu memang tak nak keluar. Kalau pergi pun sekejap je dia akan jadi balik. Macam tu. So aku je macam, dia memang kuat semangat gila. Aku tak tahulah kalau aku ada kat tempat dia apa jadi. Diamlah, siapa yang masak tu? Macam tu lah cerita dia. And dia cakap kadang-kadang bila dia duduk dekat dalam bilik tu, dia akan nampak bayang hitam besar. Aku tak tahulah. Tapi memang itu apa yang jadi dekat dorm kita orang. So kisah keseluruhannya yang aku cerita sekarang ni memang 100% berlaku dekat kita orang punya college. Walaupun blok-blok lain tapi dekat-dekat lah juga. So macam tu lah kisahnya. So aku rasa macam mungkin yang ni permulaan bagi aku nak start ada pengalaman duduk dekat dorm. Sebab selama ni memang aku tak pernah masuk dorm langsung, duduk dekat college sama-sama lagi dengan kawan. Sebab aku sekolah biasa. Petang tu balik rumah. So memang aku tak ada masa nak berjauhan dengan rumah. Macam tu. And memang ni first time lah aku duduk dekat college tu. Tak sampai 3 minggu aku balik rumah. Sebab aku punya laptop ni entahlah, wifi dekat college tak dapat nak detect. So aku kena balik rumah jugalah. Sebab kalau aku duduk kat college pun aku akan pakai hotspot. So better aku duduk kat rumah. So macam tu lah 3 minggu tu. Aku rasa best lah. Macam-macam jadi kat sana. Aku macam dapat pengalaman baru. So kiranya nanti kalau bila-bila masa aku masuk tu, aku dah tahu dah apa yang aku kena buat. Macam ni. So aku rasa tu satu pengalaman yang berharga lah bagi aku. Sebab aku rasa tak semua orang akan dapat pengalaman macam tu. Tambah-tambah lagi dengan COVID ni, memang tak ada peluang langsung lah nak masuk college. So hari tu waktu sebelum PKP ni lah, aku sempat masuk 3 minggu. Lepas tu aku balik rumah. Tapi for me best lah juga. Sebab duduk dengan kawan-kawan kan, dapat lepak sama-sama, dapat main sama-sama. Okey lah tu kiranya best. Orang cakap betul lah pengalaman you tu best gila. Kenapa kuning ni? Ada kunyit ke kat muka aku? So aku rasa setakat itu saja video untuk kali ini. Tak apa nak seram kan? So nanti aku akan improve. Aku akan cari lagi cerita-cerita seram, improve aku punya pronunciation, penyampaian. Sebenarnya kawan aku dia request untuk aku react video-video seram macam jump scare ke apa-apa video seram lah. So aku rasa malam ni aku akan cerita dulu, start cerita pengalaman-pengalaman. Nanti aku akan cari masa untuk
buat reaction macam tu sebab aku adalah surprise nak buat dalam video reaction tu. So nanti aku akan practice dulu dan aku akan cari-cari bahan-bahan dia dan aku akan buat. Okay? Stay tune. Jangan ke mana-mana. Okay? Tunggu. I takkan lama. Okay? So, enjoy your night. Jangan lupa sebelum tidur baca surah Al-Mulk ke, 3 Qul ke, surah Kursi ke. Okay? Kalau tak nak kena kacau. Taklah, sebenarnya malam-malam pun aku selalu kena kacau. Tapi not so obvious. Tapi aku tahulah. So begitulah cerita dia. By the way, cantik tak? Headband ni aku baru beli dekat Watson tadi. Aku pergi Watson sekejap. Gila kau Watson. Kau tahu tak? Aku rasa macam aku pergi mall yang ada zombie apocalypse. Macam mana sebut dia? Apocalypse. Aku tahu nak sebut dia macam mana. Alantak janji orang faham. Gila kau. Memang gelap nak mampus. Aku takut. Kawasan yang aku nak pergi tu, ya Allah, aku tak tahu tapi seram. Siut. Kau tahu tak, Watson ada dekat ujung benua Ion tu. Yang orang cerah-cerah buka-buka hujung timur belah sana. Engkau rasa kau nak jalan seorang-seorang dekat situ pergi dalam gelap? Kalau kau nak tahu, nanti aku tunjuk video. Tahulah, lepas ni aku tunjuk video, ya? Macam seram gila. Nak pergi Watson lah. Watson buka tak? Orang teman lah. I takut. Seorang-seorang kot jalan kat sini. Watson buka ke tak? Macam mana tak tahu belah mana. Takut siap. Takut. Tekir. Buka ke tak? Risaunya. Kat sini kita boleh buat dah kursi ke hibah. Okay. So, kalau boleh, kalau tak ada benda penting, janganlah keluar. Kau tak kau jadi macam aku tadi. Kau lalui zaman apokalipsi. Nanti hibah. Lepas tu, banyak sangat tengok cerita zombie. Takut siut. Jujur takut. Aku takut jalan sorang-sorang dalam gelap. Walaupun aku suka dalam gelap. Tiba. So, untuk itu saja video kita hari ini. Malam ini. Nanti aku akan buat video lain pula. Okay? Bye. Jangan lupa subscribe. Tekan like. On notification. Okay? Aku tak nak kawan. Tiba. Okay? Bye.